Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel The Hikayat. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Tok Janggut secara lebih terperinci. Mari kita saksikan. Haji Hasan bin Panglima Mat Munas ataupun lebih dikenali sebagai Tok Janggut digelar Tok Janggut kerana beliau memelihara janggut sampai ke paras dada. Beliau dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Beliau ialah seorang penentang penjajahan British yang terbunuh semasa menentang pengenaan cukai oleh pihak British ketika Perang Tok Janggut di Kelantan, Tanah Melayu. Beliau juga merupakan tokoh agama Islam yang menarik sokongan banyak pengikut di Kelantan. Tok Janggut mendapat pendidikan di Mekah dan mahir bersilat. Tok Janggut dikatakan ada pertalian dengan Sultan Muhammad ke-5, yang mana bonda baginda diriwayatkan ialah adik-beradik ayah atau ibu Tok Janggut. Ada riwayat menyatakan bahawa beliau ialah anak murid Tok Kupaloh. Selepas perjanjian Inggeris Siam 1909, pihak British mengambil alih pemerintahan Kelantan daripada Siam dan mula membawa pelbagai perubahan, khususnya dari segi pentadbiran. Perubahan yang diperkenalkan telah menyentuh kedudukan dan keistimewaan tradisional di negeri Kelantan. Antara yang paling sensitif ialah pengenaan cukai seperti berikut: cukai tanah, cukai kepala sebanyak RM1 seorang setahun, cukai pokok buah-buahan sebanyak 3 sen setahun, kelapa sebanyak 3 sen setandan, dan sirih sebanyak 5 sen sejunjung. Pada 29 April 1915, pentadbiran Jeram, Pasir Putih, Kelantan telah diambil alih oleh Encik Latif, menggantikan Engku Besar. Engku Besar ialah cucu kepada Tengku Sri Maharaja Long Seri Ibni Long Gafar Limbat yang memperoleh kuasa mentadbir kawasan timur Kelantan secara turun-temurun. Keadaan bertambah buruk apabila Encik Latif, yakni pegawai pentadbiran British yang berasal dari luar Kelantan, menjalankan tugasnya dengan tegas, khususnya dalam hal pengutipan cukai. Semua orang termasuk Sultan dan pembesar diwajibkan membayar cukai tanah. Dikatakan Sultan Kelantan mempunyai 3,000 ekar tanah dan para pembesarnya mempunyai sekurang-kurangnya beratus-ratus ekar tanah. Keadaan ini juga tidak menyenangkan Sultan. Engku Besar membuat perundingan dengan Tok Janggut, Haji Said, Cik Sahab dan Penghulu Adam, dan mereka bersama-sama memutuskan untuk tidak bekerjasama dengan pihak British. Mereka mendapat sokongan sebilangan besar rakyat dan keadaan ini membimbangkan Encik Latif. Pada 29 April 1915, Encik Latif mengarahkan pasukan polis yang diketuai oleh Sarjan Sulaiman ataupun Cik Wan bertolak ke kampung Tok Akib untuk bertemu dengan Tok Janggut. Dalam suatu perkelahian yang berlaku, Sarjan Sulaiman telah terbunuh. Pegawai daerah kemudiannya lari ke Kota Baru dan melaporkan kepada Sultan bahawa Tok Janggut ingin memberontak dan merampas kuasa. Tok Janggut kemudiannya menghimpunkan pengikut-pengikutnya menuju ke Pasir Putih. Encik Latif melarikan diri ke Kota Baru. Bantuan daripada Singapura dan negeri Melayu Bersekutu dikejarkan ke Pasir Putih pada 6 Mei 1915. Satu pertempuran berlaku pada 25 Mei 1915 di Kampung Merbuk dan Kampung Pupuh. Pengikut Tok Janggut kemudiannya mendirikan sebuah kerajaan yang didirikan di Pasir Putih dengan Engku Besar Jeram sebagai raja, Tok Janggut sebagai Perdana Menteri dan Cik Ishak sebagai pegawai daerah. Kebangkitan Tok Janggut telah menyebabkan Sultan Kelantan berasa terancam dan menganggap Tok Janggut sebagai penerhaka. Keadaan ini ditambah lagi oleh peristiwa abang Tok Janggut yang telah dibunuh oleh budak raja oleh Sultan, sebelumnya menambah kebimbangan Sultan mengenai kebenaran dakwaan British. Dalam pertempuran di Kampung Pupuh, Tok Janggut dibunuh. Mayat Tok Janggut dibawa ke Kota Baru dalam kereta lembu yang menelan masa sehari. Mayat beliau digantung beberapa hari di depan istana di Padang Bank sebelum dikebumikan di Pasir Pekan. Pihak perisikan Inggeris mengisyaki bahawa terdapat kerabat diraja dan orang besar Kelantan yang membantu pemberontakan Tok Janggut. Antaranya ialah Tengku Cik Penambang,
yakni Tengku Panglima Raja, dan Tengku Abdul Ja'far Ibni Sultan Muhammad II, iaitu Tengku Petra dalam kebun. Tengku Abdul Ja'far yang sebelumnya memakai gelaran Tengku Temenggung Kelantan melarikan diri ke Patani apabila dinafikan hak menaiki tahta Kelantan. Perjuangan Tok Janggut ini juga sebenarnya datangnya daripada semangat pahlawan-pahlawan Pahang, iaitu Mat Kilau, Tok Gajah dan Datuk Bahaman serta pengikut-pengikutnya. Kesemua pejuang-pejuang Pahang ini bersembunyi di Terengganu, Kelantan dan Siam apabila British telah mempengaruhi kerajaan Pahang agar memusuhi mereka. Lantaran tidak mahu bertempur dengan bangsa sendiri dan tidak mahu menderhaka kepada Sultan, akhirnya mereka melarikan diri ke Terengganu, Kelantan dan seterusnya Siam. Mari bersama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau dan moga-moga beliau berada di kalangan orang yang beriman. Terima kasih kerana menonton video saya pada kali ini. Moga-moga kita dapat menjatuhi beliau dalam semangat keberanian dan perjuangan beliau. Sila share, subscribe dan jangan lupa komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.